Jabatan, wakil-wakil Jabatan Kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang ini. Bagi sama-sama kita di dalam audi ini, iaitu majlis ilmu, iaitu diskusi ilmu fiqh tahawulat. Dan insya-Allah kita sangat berbesar hati pada petang ini kerana kita menerima kunjungan Yang Mulia Habib Abu Bakar Al-Jami Al-Masyhur untuk menyampaikan mutiara-mutiara ilmu kepada kita pada petang ini. Jadi untuk memulakan acara majlis pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Haji Jamaluddin Kasim, Dr. UiT yang Pahang, untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, Pengerusi Jabatan Pengurusi Dakwah dan tugas-tugas khas di Pahang, Rombongan Yang Mulia Dr. Habib Abu Bakar Al-Jami Al-Masyhur, pensyarah undangan serta rombongan. Seterusnya pada datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu pihak pengurusan ucapkan selamat datang kepada semua para hadirin untuk kita sama-sama melakukan program petang diskusi ilmu fiqh tahawulat yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Habib sedikit masa lagi. Sebelumnya juga terima kasih kepada pihak Datuk Syed dan Yang Mulia Jabatan Pahang sebagai tempat untuk kita bersama-sama diskusi tentang ilmu program petang ini, dan semula dijemput oleh para hadirin untuk bersama-sama pada malamnya, iaitu di Masjid Abu Iskal ini, Jabatan Pahang sebelah lepas Isyak nanti, insyaAllah. Itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih kerana sudi memilih tempat UiTM sebagai tempat diskusi ini, dan mudah-mudahan kita semua akan dapat manfaat pada petang ini selepas kita dengar diskusi oleh Yang Mulia Dr. Habib. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Profesor Dr. Haji Jamaluddin Kasim, Dr. UiT yang Pahang, atas ucapan aluan seperti tadi. Seterusnya, majlis menyebut dengan segala hormatnya Yang berhormat Datuk Ustaz Ibrahim bin Syed Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Dakwah dan tugas-tugas khas Negeri Pahang, untuk menyampaikan sedikit kata-kata aluan. Dengan segala hormat, yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. المكرم ضيفنا الكريم الحبيب أبو بكر عدني المشهور جزاه الله خير الجزاء ونفعنا الله به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أخينا الكريم رئيس الجامعة بروفيسور دكتور جمال الدين بن قاسم، جزاه الله خير الجزاء على إتاحته الفرصة في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. لا أريد أن أطول الكلام، إلا أغتنم هذه الفرصة أن أرحب بفضيلة الحبيب حيث جاء إلى بلادنا ماليزيا في زيارته الدعوية والعلمية، فهذه دليل على أننا لنا فرصة من الله سبحانه وتعالى حتى نلتقي بهؤلاء الأجلاء والعلماء المخلصين إن شاء الله. إلا كذلك أنني أقول لجماعة هذا الاجتماع المبارك أن نغتنم الفرصة، خاصة في هذه الأيام تزاحمت علينا الفتن وتلوثت
بين الحق بالباطل، وتزاحمت كذلك الأيام بالتشويش من الخارج خاصة من اليهود والكفار والمشركين، إلا أن رحمة الله واسعة وفضله عظيم، علينا أن نتربص حتى نكون من الذين من رحم الله في حياتنا الدنيوية والأخروية إن شاء الله. ولهذا ننتهز هذه الفرصة المباركة بزيارة الحبيب حتى أن نستمع ونأخذ من النصائح والتوجيهات يتعلق بفقه التحولات الذي يتحدث الحبيب كثيرا، سواء في كتابه أو في لسانه. والحمد لله في هذا اليوم نستمع جميعا من لسانه ومن قلبه إن شاء الله. ولهذا أقول لفضيلة الحبيب جزيل الشكر، وجزاكم الله خير الجزاء على تفضلكم لمجيء إلى مدينتنا هذه، ونعتذر منكم كل العذر إذا كان هناك تقصير أو من قلة الأدب في استقبالكم إلى بلادنا المتواضع. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah hadir, dan saya mengalu-alukan kehadiran tetamu kita. Sebenarnya tetamu kita ini datang di atas undangan hak yang menganjurkan sebuah program yang dinamakan memperingati tokoh ulama, iaitu Hall Imam Al-Haddad, yang diaturkan oleh sahabat saya Abdul Rahman Al-Haddad. Beliau bersama dengan saudaranya Abdul Hussein menawarkan saya untuk membawa tetamu mulia ini yang giat di dalam dakwahnya di Timur Tengah serta membahaskan berbagai isu. Bermula saya waktu di Mesir dulu membaca buku beliau yang berjudul Taqlibul Ardil Khashi'ah, kemudian Rijalul Manabir, sehingga saya bersama dengan Ustaz Yunan menterjemahkan buku beliau. Dan hari ini kita dapat bersua muka di waktu kita terlalu banyak kecelaruan dan fitnah di dalam menghadapi kehidupan, dan kita sentiasa minta dengan Allah jauhkan daripada fitnah termasuk Dajjal supaya kita diselamatkan. Kita berdoa tiap-tiap lepas je innaka hamidul majid, kita baca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lamtu wa ma asrartu wa ma asraftu anta a'lamu bi antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika minal fitnati Masihud Dajjal. Di antara doanya. Jadi kita harap di akhir zaman ini kita mendapat sesuatu taujihan. Kerana hanya satu puak saja yang selamat, bukan tak ada, kerana rahmat Allah itu luas. Puak itu bukan duduk di dalam golongan parti politik. Puak itu sebenarnya bukan duduk di dalam firqah mazhab, tapi puak itu adalah puak yang disaksikan oleh Rasulullah dengan katanya sawadul a'dha ahli sunnah wal jamaah. Di mana kita nak cari mereka? Mereka yang betul itu laisa min ahzab siyasiyah wala min firqa al-mazahib, walakinna firqatu sahihah allazi syahida Allah wa syahida al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man hum wa min aina hum? Insyaallah sanastami'u tawjihat min al-habib fi hadha al-yawm al-mubarak. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Ucapkan kepada yang berhormat Datuk Ustaz Ibrahim bin Said Ahmad, pengurusi dalam bahasa dakwah dan tugas-tugas rasmi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan majlis kita pada petang ini dengan menjemput yang mulia Dr. Habib Abu Bakar Ad-Dini Al-Mashhur untuk menyampaikan tausiah-taujihan. Falyatafaddal mashkura.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأمسية المباركة وهذه الساعة الطيبة في هذه البلدة المزهرة بالخير والمزهرة إن شاء الله بحب الله وحب رسوله وحب العلم، نحييكم جميعا ونقول لكم حفظكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. Beliau mengatakan pada petang yang penuh berkat ini, negeri yang penuh berkat ini, tempat yang dimana nampak bahwasanya kita sebagai pecinta Allah dan Rasulnya, maka pertama kali yang saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian semua dan menjaga tempat ini. أحيي من كل قلبي رئيس الجامعة الأستاذ جمال الدين بن قاسم، وأحيي الوزير المبارك إبراهيم بن أحمد بن حسن بن يحيى وبقية من التقينا بهم في هذا اليوم وبالأمس، ونشكرهم على حسن الضيافة وعلى حسن الاستقبال، وقد امتلأت قلوبنا فرحا وسرورا حسن استقبالهم وبما رأينا من صدقهم ومحبتهم وإخلاصهم. Dan beliau mengucapkan kehormatan, salam penghormatan kepada yang berbahagia Datuk Syed Ibrahim bin Yahya, kepada Profesor Jamaluddin bin Qasim atas sambutan mereka dan jemputan mereka, dan mereka telah melayan kita dengan sebaik-baiknya. Maka sekali lagi kita ucapkan terima kasih sebab kita nampak daripada mereka keseriusan dan kesungguhan bahwasanya mereka ingin benar-benar memahami agama. وقبل أن نبدأ هذه المحاضرة اسمحوا لي أن أقول ملاحظة مهمة. Sebelum saya memulai ceramah ini, berilah saya masa sedikit untuk memberikan beberapa poin-poin. كلما اجتمع المستمعون في مكان متقارب كلما بلغت الدعوة وأعطت حقها الكامل في قلب الإنسان. Maka setiap ada majlis tempat seperti ini, semakin dekat orang-orang yang mendengar, maka semakin banyak berkat yang akan mereka dapati. فلو أن الإخوان يجتمعون في إطار واحد أو متقاربين لكان الموضوع أفضل وأهم لهم ولنا. Beliau mengatakan kalau boleh duduk sama-sama di satu tempat yang satu supaya nampak bersatu agar mendapat faedah kita untuk kalian dan kita mendapat faedah daripada kalian untuk kita. دعهم يا أستاذ، دعهم يأتون باختيارهم. Habib mengatakan Habib tak paksa, Habib hanya bagi peluang gitu. Kalau boleh satu tempat sama kita rata. أستاذ إبراهيم دعهم. أنا الآن أكلمهم لن يرضون، لكن في آخر المحاضرة ستجدهم يقولون للأسف أن ما سمعنا الكلام. Beliau mengatakan kalau sekarang mereka tak nak untuk duduk dekat dengan kita, nanti kemungkinan pada akhir acara ini mereka akan mengatakan, oh kesal saya ini tak dengar aku cakap apa. في هذه اللحظة المباركة التي أخاطبكم فيها كما سمعتم وقد سررنا بلقائكم، وخاصة أنكم ولله الحمد مجموعة من أهل العلم ومن أهل الدراسات ومن أهل الجامعة الذين في الغالب يعتنون بجملة من العلوم النافعة في البلد. Dan kemudian alhamdulillah kita juga sangat berbahagia sebab boleh berjumpa dengan kalian dan kita juga memberikan diskusi tema yang benar-benar bermanfaat sebab kalian di sini adalah orang-orang yang mengerti tentang ilmu, para pelajar dan para akademik, yang mana sebagian daripada pelajar-pelajar dan guru-guru akademik ini memang mereka fokus untuk mencari ilmu yang bermanfaat bagi negara mereka. وقد سمعنا من ما تكلم به رئيس الجامعة وتكلم به الوزير حول المحاضرة التي أطلق عليها اسم فقه التحولات. Dan kemudian saya dah mendengar sebagian daripada ucapan Profesor Jamal dan saya Datuk Syed Ibrahim tentang tema yang akan kita bahas, yaitu tentang fikih tahawulat. وفقه التحولات علم فوق مستوى العلوم النظرية والتطبيقية. Dan kemudian ketahuilah fikih tahawulat kedudukan ilmunya lebih daripada ilmu teori-teori dan praktik yang kita ketahui. بل فوق مستوى العلوم التي تدرسونها أنتم بكل تخصصاتكم. Bahkan ilmu fikih tahawulat ini lebih tinggi daripada ilmu-ilmu yang telah kalian pelajari dari semua jenis jurusan kalian. لأنه العلم الشرعي الذي يعالج مشاكل الحياة في آخر الزمان. Karena ilmu ini adalah satu-satunya obat untuk menyembuhkan segala problem dan masalah di dalam masyarakat kita. والعالم العربي والإسلامي يعيش اليوم مشاكلا كثيرة واختلافات
وصراعا وأحزابا سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. Dan kemudian kita tengok negara muslim, baik itu negara Arab ataupun non-Arab, kita sekarang hidup dengan penuh perselisihan, penuh percanggahan, penuh pertikaian, baik urusan perkara dunia mereka ataupun urusan perkara agama mereka. وتعاني المرأة صراعا مع الرجل والرجل صراعا مع المرأة حول الحقوق والمساواة. Dan kemudian lelaki bergaduh dengan perempuan, perempuan bergaduh dengan lelaki, semuanya tentang nak mendapatkan hak masing-masing. وتعاني الأمة من الضغط الإعلامي العالمي ومن ما سمي بفتنة المسيح الدجال حالة مرعبة في مجتمعاتنا المعاصرة. Dan kemudian juga umat Islam merasa mendapat tekanan daripada media internasional yang membuat kita merasa seakan-akan kita benar-benar terkena fitnah Ad-Dajjal. وعلى مدى قرن من الزمان لم تستطع المدرسة الحديثة ولا الحضارة القائمة على إيجاد حل لمشكلة الإنسان. Dan telah terbukti sekolah-sekolah kontemporer, sekolah-sekolah yang maju dan kemudian juga peradaban atau tamadun yang maju tak dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi sejak dulu sampai sekarang. فالذين يحكمون المجتمعات العربية والإسلامية لا يملكون حلا. Sebab sesiapa pemerintahan atau kerajaan yang memimpin kaum muslimin, maka mereka sampai sekarang pun belum dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi tersebut. والذين يدرسون في الجامعات لا يملكون حلا. Begitu juga pelajar-pelajar university, mereka belum menemukan obat untuk menyelesaikan masalah. وإنما هؤلاء يؤدون وظائف معرفية أو وظائف سياسية لخدمة الناس. Maka sebahagian daripada mereka hanya menyampaikan apa yang mereka ketahui daripada ilmu-ilmunya, baik itu bagian politik ataupun untuk khidmat masyarakat. ولذلك فإن الواقع الذي نعيشه اليوم في هذه المرحلة وما تشهدون وترون سواء كان في مصر أو كان في اليمن أو كان في العراق أو كان في الشام أو كان في ليبيا أو كان في كثير من البلاد العربية وهي تلتهب بالحرب وتملأ الدماء كل أرضها. Dan kemudian sebagaimana realiti yang nampak kalian saksikan, kejadian daripada negeri Syam, Suriah, Irak, Yaman, Libya, maka semua itu kalian nampak terjadi pertumpahan darah sebagaimana yang telah kalian saksikan sendiri. فهل الإسلام يدعو إلى إساحة الدم أو الإسلام يدعو إلى حقن الدماء وحفظها؟ Dan kemudian kita kena tahu Islam itu apakah Islam yang mengajarkan untuk menumpahkan darah ataupun Islam itu mengajarkan untuk menjaga darah. إذن فما الذي أدى إلى هذه الحالة التي شملت العالم العربي والإسلامي كله؟ Dan kemudian apa yang membuat semua dunia negara Islam menjadikan suatu perkara seperti ini, terjadi perkara seperti ini? ومن هو المسؤول عن ذلك؟ Siapa yang bertanggung jawab? هل المسؤول عن ذلك العلماء؟ Apakah yang bertanggung jawab tentang semua perkara yang terjadi adalah para ulama? هل المسؤول عن ذلك الحكام؟ Apakah para orang-orang pejabat kenegaraan ataupun pemerintahan yang bertanggung jawab tentang semua itu? هل المسؤول عن ذلك الأمم المتحدة؟ Apakah yang menjadi bertanggung jawab adalah PBB? أنا أريد الجواب منكم لأنكم أنتم أعلى طبقة تتعلمون في هذا المجتمع. Maka saya mengatakan, saya nak jawaban daripada kalian sebab posisi kalian di dalam keilmuan adalah orang akademik yang paling tinggi. أنا لن أسأل العوام والعمال في المصانع. Beliau mengatakan saya tak akan menanyakan kepada masyarakat awam ataupun para pekerja-pekerja kilang. ولن أسأل المصلين في المساجد. Dan saya tak akan menanyakan soalan ini kepada sesiapa yang sholat di masjid. لأن هؤلاء بسطاء في المجتمع يؤدون خدمة على غير معرفة كاملة. Sebab mereka orang-orang biasa sahaja yang ikut memakmurkan khidmat masyarakat. لكن أنتم الذي تعلمون وتتعلمون. Namun kalianlah yang mengajar mereka dan mendidik mereka. أنتم تحملون الشهادات العالية. Kalian memiliki sijil-sijil yang tinggi. أنتم تتخصصون في المعارف العلمية. Kalian memiliki ilmu di dalam bidang yang khas atau spesial. فأين المتخصصون في إصلاح الأمة؟ Maka mana ada orang yang khas tujuan dia belajar untuk mendamaikan umat? من منكم في تخصصاته لديه مشروع عمل لجمع كلمة الأمة؟ Mana di antara kalian yang masuk kepada jurusan yang memiliki proyek untuk mendamaikan umat manusia? هل أحد منكم سيجيب؟ Apakah ada daripada kalian yang akan boleh menjawab? فإذا لم تجيبوا فإن الجواب في كلام النبي محمد. Kalau kalian tak boleh menjawab, maka ketahuilah jawaban itu ada daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
لأن علم النبي محمد ليس متلقا من الجامعات والمدارس. Sebab ilmu baginda tak mungkin didapati hanya dengan duduk dekat university. علم النبي محمد وحي من السماء. Ilmu baginda Nabi Muhammad adalah wahyu daripada langit. وهذا هو العلم الصحيح الذي وضعه الله في الأرض لتنظيم حياة البشر كلها. Maka ini adalah ilmu yang benar-benar sahih, sebab ilmu tersebut Allah berikan untuk mengatur semua kehidupan manusia di bumi. ونحن وإياكم مسلمون مؤمنون. Dan kita semua, kita muslim dan beriman. مرتبطون بالدين ومؤمنون به. Dan kita berkait dengan agama dan kita beriman kepada agama tersebut. ونتعلم العقيدة والحديث والسيرة وكل العلوم الشرعية. Dan kemudian kita juga belajar akidah, sirah dan hadis dan semuanya tentang ilmu-ilmu syariat. لكننا نحتاج إلى إعمال النظر وإلى توسيع الرؤية حتى نعلم هل بقي شيء يجب أن يدرس في هذا الدين. Namun hendaklah kita kembali berfikir dan meluaskan wawasan kita, apakah ada baki tentang ilmu-ilmu di dalam agama Islam ini? الجواب نعم، هناك شيء مهم تركه الجميع. Ya, ada baki, yaitu ilmu yang penting yang ditinggalkan oleh semua orang. والذين تركوه من قبل كان لهم عذر واسع. Dan kemudian orang-orang yang dahulu telah meninggalkan ilmu tersebut, mereka ada wawasan yang luas. لأن ظروفهم الاجتماعية والسياسية لم تسمح لهم بالكلام. Sebab keadaan mereka baik daripada masyarakat ataupun keadaan politiknya tak membolehkan mereka untuk mengucapkan tentang ilmu ini. أما اليوم فليس لنا ولكم عذر في السكوت. Maka kalau sekarang tak ada lagi uzur untuk kita untuk berdiam lagi. لأننا نرى الدماء قد ازدادت في هذا العالم وملأت ساحة الأرض. Sebab kita dah tengok berapa banyak pembunuhan yang terjadi di muka bumi. ونرى سياسة الذم والدم من حياة الأمة كلها صراعا بينهم في كل شيء. Dan kemudian kita juga ada tengok adanya politik memaki dan politik yang saling membunuh, semuanya tersebar pada seluruh elemen masyarakat. صراع الأحزاب في السياسة ولعل بعضكم في الأحزاب. Pertikaian antara parti politik yang terjadi sekarang, dan boleh jadi kalian yang duduk dekat sini pun ikut dalam parti tersebut. صراع في الدين بين السلفية والصوفية. Begitu juga ada pertikaian antara Wahabi dan orang Sunni. صراع في السلفية في السنة والشيعة. Dan kemudian ada lagi pertikaian antara Sunnah dan Syiah dan dengan Wahabi. وما سيأتي معكم من الصراعات هي جاهزة لإنزالها كمشاريع في المجتمع وستأتي بلا شك. Dan kemudian nanti akan jadi pertikaian lagi, percanggahan lagi yang termasuk dalam proyek-proyek yang akan merosakkan masyarakat kalian. Kalian akan tunggu nanti mereka akan datang. فهل هذه هي الطبيعة الصحيحة لمسيرة الحياة؟ Maka apakah benar perkara yang kita nampak ini adalah semula jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari? أم هي سياسة الشيطان في الأرض؟ Apakah ini adalah politik syaitan yang ada di bumi ini? وهل الشيطان مخلوق موجود على وجه الصحة أم هو مجرد أسطورة وأكذوبة؟ Apakah syaitan ini makhluk yang nampak dan ada, ataukah hanya sekedar legenda sahaja? وهل الدجال موجود فعلا كمخلوق يدبر العالم ويسير الكون للدمار أم أن هذه مجرد حكاية وأسطورة وكذب؟ Apakah Dajjal itu benar-benar nampak mereka yang mentadbir seluruh dunia ini, atau sekedar kisah-kisah saja Dajjal itu? أسألكم مرة أخرى وأقول من يجيب؟ Saya bertanya kepada kalian sekali lagi, siapa yang boleh jawab tentang soalan tadi? إذن الإجابة في كلام النبي محمد. Maka kalau tak boleh jawab, jawabannya ada di dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنتم المسلمون في العالم معنيون بهذا. Dan kalian semua manusia yang ada di bumi ini, itulah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الأمر ليس معني بالدول الأوروبية. Ini perkara bukan yang dimaksud adalah negara-negara Eropa, وليس معني بالأمم المتحدة. dan bukan juga termasuk United Nation yang kita ketahui. وليس معني باليهود في العالم. Dan begitu juga bukan dan maksud Yahudi yang ada di dunia ini. هذا معني بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Yang dituju adalah seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. فنحن عندما دخلنا في هذه الكلمة صرنا في مسؤولية شرعية. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita dah termasuk orang-orang yang bertanggung jawab secara syariat. أوجدنا الله في العالم لأجل إصلاح المجتمع. Sebab Allah menciptakan kita di dunia ini untuk mendamaikan umat ولأجل تصحيح العقائد. dan untuk mentashihkan, membenarkan akidah.
وإلى بث السلام في الأرض yaitu dengan cara menyebarkan perdamaian di bumi, وإلى تعليم الأولاد والبنات والرجال والنساء كل ما يخصه من وظائفه وحقوقه. dan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada semua anak cucu kita sesuai dengan hak-haknya. في هذا يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. Maka dari itulah maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk umat manusia. فهل يعتبرنا العالم الغربي اليوم خير أمة أخرجت للناس؟ Apakah orang-orang Europe merasa bahwasanya mereka lah orang yang sebaik-baik umat yang dimaksudkan dalam Al-Quran? وهل ستعرفنا منابر العالم الفكرية بأننا خير أمة أخرجت للناس؟ Ataukah kalian akan mengetahui dengan cara berpikir kalian, kita inilah orang-orang terbaik daripada umat? وهل أنتم الآن تشعرون فعلا مع هذه الحياة المتطورة أنكم خير أمة أخرجت للناس؟ Apakah kalian merasa dengan majunya teknologi yang telah nampak di fase kehidupan kalian, kalian merasa bahwa kalian adalah sebaik-baik umat? أم إننا نعيش ضعفا في أنفسنا Ataukah kita hidup dengan punya rasa kelemahan di dalam diri kita? وضعفا في تفكيرنا Ataupun kita lemah di dalam cara berpikir kita? وضعفا في سياستنا Ataupun kita lemah dalam politik kita? وضعفا في علاقاتنا؟ Ataupun kita lemah dalam hubungan kita? إذن ما السبب في ذلك؟ Kalau macam itu apa sebabnya? لن يجيب على ذلك إلا نبيكم محمد. Maka tak akan dapat sesiapapun yang boleh menjawab kecuali baginda Muhammad. ولهذا أمرنا أن نصلي على رسول الله. Sebab itulah kita diperintahkan untuk bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maka kita kena mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. لأننا به عرفنا حلول المشاكل. Sebab dengan baginda kita mengetahui solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan. وبه عرفنا وظيفتنا في الحياة. Dan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu apa tugas-tugas kita di dunia ini. وبه عرفنا موقعنا في العالم. Dan dengan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu posisi kita di dunia ini. لكن لما خدعنا في يوم من الأيام نسينا ذلك. Namun ketika kita dah tertipu, kita lupa semua perkara tersebut. فدخلنا في حالة السكر كما يدخل المتحسي للخمر في حالة السكر. Maka kita dah tertipu, kita mabuk. Macam orang yang telah minum arak, dia mabuk, macam itulah kita sekarang. فالسكران لا يدري أنه فاقد العقل. Maka orang-orang yang tepat, orang-orang yang mabuk, dia tak akan tahu mana yang benar. ولا يحس بنفسه إلا إذا صحى. Dan dia tak akan merasa diri dia tak sedar kecuali dia dah sedar. ونحن اليوم في غاية السكر بما دخل علينا في هذا العالم من المتغيرات. Maka kita sekarang posisi kita benar-benar umat yang mabuk sebab adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. قال تعالى وترى الناس السكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalian nanti akan melihat manusia seakan-akan mereka mabuk, padahal mereka tak mabuk, namun kerana azab Allah yang sangat pedih. إذن فهذه مقدمة لعلم شرعي يجب أن تنصتوا له ما استطعتم بحضور. Maka ini adalah mukaddimah daripada ilmu syariat yang kalian kena fahami dan kalian kena diam dan dengarkan betul-betul. ومدخلنا جميعا إلى هذا العلم أن نعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan pintu pertama kita untuk masuk ilmu adalah masuk melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحديث رسول الله الذي نحن نعنيه في هذه الساعة هو ما يسمى عند أهل العلم بأم السنة. Dan kemudian hadis yang kita maksudkan di dalam ilmu ini adalah hadis yang mendapat gelaran daripada ilmu-ilmu syariat adalah ibu daripada sunnah. إذا كان فيكم مدرسون أو طلاب متعلقون بالتعليم الشرعي في الجامعة الإسلامية يتذكرون هل هذا الحديث يسمى عند علماء الأصول بأم السنة أو ليس كذلك؟ Dan kemudian kalau di sini ada pengajar, ustadz, guru-guru ataupun pelajar-pelajar yang telah mengetahui pelajaran agama, maka kalian kena bertanya, apakah benar hadis ini mendapat gelaran ibunya sunnah tersebut? Apakah kalian pernah mendengar? فأم السنة هو أصل المعرفة. Maka yang dimaksud oleh ulama-ulama usul, ibunya sunnah itu asal daripada pengetahuan. ونحن تعلمنا في علاقتنا بالقرآن أن الفاتحة أم القرآن. Maka kita mempelajari kehubungan kita dengan Al-Quran yang kita ketahui bahwasanya
Al-Fatihah itu adalah ibunya Al-Quran, intipati daripada Al-Quran. وأنها أم الكتاب. Dan kemudian itu juga Ummul Kitab, ibunya daripada kitab. وأن مكة أم القرى. Dan kemudian Makkah adalah Ummul Qura gelarannya. وأن نساء النبي أمهات المؤمنين. Dan kemudian istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW ibu daripada orang-orang mukmin. فما هذه الأمومة؟ Maka apa maksud daripada keibuan di sini? إذن سنقرأ هذا الحديث المسمى بأم السنة لأجل أن ندخل إلى داخل السنة فنعرف هل توجد فيها حلول ومشاريع إعادة ترتيب أم ليس كذلك؟ Maka kalau kita dah tahu apa itu keibuan, kita akan masuk melalui ibu daripada sunnah dengan hadis tersebut. Apakah benar di dalam hadis tersebut ada proyek-proyek yang mampu untuk mendamaikan dan memberikan solusi kepada masyarakat kita? هل أحد من الحاضرين وخاصة طلبة العلم سيقرأ لنا حديث أم السنة؟ Apakah ada daripada yang hadir di sini boleh membacakan kepada kita apa itu ibu sunnah? نريد أن نسمع. Kita nak dengar hadisnya coba gelaran ibu sunnah tersebut. يا أحد؟ Ada yang boleh? Satu orang? نريد أن نسمع. Nak dengar. أنت مدرس أو طالب؟ أنت تخرج. أنت الآن ما شاء Ada الله mengatakan pengajar ataupun pelajar. أنا Seperti بالطبع أخاطب الطلاب المتعلقين بالدراسات الإسلامية وإن كنا كلنا مسلمين. mengatakan saya berbicara kepada pelajar ataupun guru-guru yang ada kaitannya dengan ilmu syariat Islam ini. Supaya ليس mereka لأجل belajar. إحراجكم. Bukan nak membuat malu kalian, tak. فأنا أقلكم علما. Sebab saya ni yang paling bodoh di antara kalian. لكن أنا عندي عزة وإحساس بأننا نحتاج إلى أن نضم أيدينا إلى بعضنا البعض لنخرج من هذه الحالة. Namun saya memiliki rasa dan yakin kemuliaan bahwasanya ketika kita bergabung bersama-sama, kita boleh menyelesaikan perkara umat. وأنا متفائل بالدول الإسلامية أكثر من تفاؤلنا بالبلاد العربية. Dan kemudian saya lebih optimis kembali kepada negara-negara Islam yang selain daripada Arab, lebih daripada negara-negara Arab. البلاد العربية تعيش دمار. Sebab negara-negara Arab dah rosak, hancur. لكن لا زال في الدول الإسلامية نفس إسلامي. Tapi ada daripada negara-negara Islam selain daripada negara Arab, ada kesempatan nafas-nafas Islam. فلعلنا نتعاون على إصلاح المجتمع العربي من البلاد الإسلامية. Maka kita sekarang boleh kita join untuk bergabung, saling membantu untuk menyelesaikan perkara yang ada di negara Arab. ونرد الجزاء للبلاد العربية لأن هي التي علمتنا الإسلام. Dan kemudian seakan-akan kita memberikan jasa baik, balas budi, sebab mereka lah yang menyebarkan kepada kita tentang Islam. وهذا دين عليكم لبلاد الإسلام العربية. Maka itu hutang bagi kalian kepada negara-negara Arab yang Islam. إذن فحديث أم السنة أنا سأقرأه. Maka dari itu hadis ibu sunnah beliau yang akan membacanya. لأنه حديث مهم في حياتنا لكونه يحمل حلول الدين والدنيا. Sebab itu adalah hadis yang sangat-sangat penting, yang mana di dalamnya ada beberapa solusi yang membuat kita menyelesaikan masalah kita, perkara dunia dan perkara akhirat. هذا الحديث ورد في صحيح البخاري وورد كذلك في صحيح مسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. مروي في صحيح البخاري بلفظه. Dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang sama. ومروي في صحيح مسلم بمعنى. Dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan maknanya. والذي يرويه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Dan yang meriwayatkan adalah Sayyidina Umar bin Khattab. وهو يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian beliau mengatakan ketika kita sedang duduk bersama baginda Muhammad SAW, ادخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. tiba-tiba ada seseorang yang masuk, baju dia, jubah dia putih sangat, rambut dia hitam pekat. لا يعرفه منا أحد. Tak ada siapapun yang tahu siapa dia. فوضع يديه على ركبتيه. Kemudian dia letakkan tangan dia di atas pahanya. فوضع كفيه على فخذيه. Dan kemudian dia letakkan tangannya, kedua tangannya di atas paha. وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. Kemudian mendekatkan lutut dia kepada lutut baginda Nabi ثم Muhammad. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Ketika itu beliau mengatakan, wahai Muhammad, bagi tahu aku apa itu Islam. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Dan kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menjawabnya, Islam itu adalah kalian bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan kalian sholat, kalian zakat, kalian berpuasa dan pergi haji bagi siapa yang mampu. قال صدقت. Ketika itu orang tersebut mengatakan, betul apa yang kau cakap. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. Ketika itu para sahabat terkejut, macam mana dia boleh tanya pas dia cakap betul jawaban kau. قال فأخبرني عن الإيمان. Dia pun tanya balik, bagi tahu aku apa itu iman. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. Kemudian baginda menjawab, rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para nabi dan rasul, dan beriman kepada qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. قال صدقت. Ketika itu dia menjawab, mengatakan betul قال jawaban. فأخبرني عن الإحسان. Dia bertanya balik, bagi tahu aku apa itu ihsan. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan engkau tengok nampak apa itu Allah, dan kalaupun kau tak dapat nampak Allah, maka yakinlah Allah akan nampak kalian. هذا القسم الذي يدرسونه الناس الآن. Dan ini tiga tadi adalah perkara-perkara yang dipelajari oleh umat manusia sekarang. ويسمونه أركان الدين الثلاثة. Dan ini yang disebut dengan rukun agama yang tiga. الإسلام والإيمان والإحسان. Islam, iman, dan ihsan. لكن الحديث إلى الآن هل انتهى أو لا زال فيه تتمة؟ Maka hadis tersebut apakah selesai lepas menyebutkan tiga tadi atau masih ada sambungannya? إذا نتم الحديث معكم ونقول سأل جبريل النبي وقال يا محمد أيضا كذلك قال أخبرني عن الساعة. Kalau macam tu kita sambung balik apa pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad. Jibril mengatakan, wahai baginda, bagi tahu kita bila hari kiamat itu. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Nabi Muhammad mengatakan yang ditanya pun tak tahu, sama seperti si penanya. قال فأخبرني عن أماراتها. Kalau macam tu bagi tahu kita apa tanda-tanda hari kiamat. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Tanda-tanda hari kiamat adalah ketika seorang orang bekerja melahirkan anak daripada tuannya, dan kemudian kalian akan melihat orang-orang yang menggembala kambing, orang-orang yang berjalan tak pakai selipar, mereka berusaha meninggi-ninggikan bangunan mereka. قال ثم انطلق. Kemudian ketika itu pergilah orang tersebut, أي ذهب وخرج. keluar daripada tempat sahabat tadi berhimpun. ثم قال النبي يا عمر. Ketika itu Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar. وهو قال فلبثت مليا يعني جلس مدة ثم سأل يا عمر أتدري من السائل؟ Kemudian ketika itu Nabi berhenti sekejap. Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, apakah kau tahu siapa yang bertanya tadi? قال الله ورسوله أعلم. Ketika itu Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan itu adalah malaikat Jibril datang kepada kalian dan mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama kalian. إذن فالحديث الذي قرأناه يحمل 4 مواضيع وليس 3. Maka hadis yang telah kita sebut tadi mengandung ada 4 perkara yang kita tahu. وأم السنة هي 4 أركان وليست 3. Maka di dalam hadis ibu sunnah tadi ada 4 rukun agama, bukan 3. حسب النص المقروء من كلام نبينا محمد. Sesuai dengan nas yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. إسلام وإيمان وإحسان وعلم بعلامات الساعة. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat. الإسلام والإيمان والإحسان تسمى الثوابت. Islam, iman, dan ihsan itu diberi nama thawabit, perkara yang tak mungkin berubah. لأننا نتعلم بها علم الشريعة وعلم العقيدة وعلم مراتب السلوك. Sebab kita dari situ kita mempelajari ilmu syariat, ilmu akidah, dan ilmu tentang suluk, akhlak, perilaku. وأما القسم الآخر مما يسمى بعلامات الساعة فهو يتكلم عن المتغيرات. Dan kemudian yang keempat yaitu ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat.
Di situ adalah ilmu yang berbicara tentang perubahan yang terjadi nanti pada akhir zaman. وعن ظواهر علامات الساعة Dan ada tentang fenomena kejadian tanda-tanda hari kiamat. وعما يكون في آخر الزمان Dan apa-apa yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. وعن ظهور الاختراعات Dan والاكتشافات akan terjadi munculnya penemuan-penemuan dan penciptaan-penciptaan yang وعن baru. الاستعمار والاستثمار وما يفعله الكفار Dan kemudian akan nampak muncul adanya penjajahan dan penekanan daripada negara-negara barat. وعن فساد الرجل المسلم والمرأة المسلمة Dan begitu juga telah menunjukkan akan terjadi kerusakan lelaki muslim dan rosaknya perempuan muslimah. وعن ظهور الكاسيات العاريات Dan kemudian akan nampak muncul orang yang berpakaian tapi dia nampak telanjang. وعن ظهور الفساد في الحكم والعلم. Dan kemudian akan nampak adanya kerusakan di dalam pemerintahan dan di dalam ilmu. وهذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan itu semua adalah sabda baginda Nabi Muhammad SAW. لذلك رأينا أن دراسة السنة يجب أن يعاد إلى حقيقته. Maka hendaklah kita selepas kita mengetahui ini, kita mengetahui bahwasannya mempelajari hadis Ibu Sunnah adalah suatu perkara yang harus dan kita memahaminya. مع احترامنا للعلماء الماضين. Dengan rasa kita tetap menghormati ulama-ulama yang telah lepas mengajarkan kepada kita. فنعذرهم فيما تركوه. Maka kita memberikan uzur kepada mereka atas apa-apa yang mereka telah tinggalkan untuk kita. ونأخذ من السنة ما يصلح مجتمعاتنا. Maka kita ambil daripada sunnah Nabi Muhammad apa-apa sahaja yang boleh mendamaikan dan menyelesaikan perkara umat. إذن الآن سنتكلم عن هذا العلم من خلال حديث جبريل وأنه علم مهم وكامل وله قواعد وله تطبيقات. Maka yang sekarang akan kita diskusikan adalah ilmu tersebut. Sebab itu ilmu tersebut adalah ilmu yang penting, yang sempurna, yang memiliki beberapa kaidah dan beberapa syarat dan beberapa rukun. فعندما سأل جبريل النبي وقال أخبرني عن الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Dan kemudian ketika malaikat Jibril bertanya kepada baginda bila datangnya hari kiamat, baginda menjawab, yang ditanya pun tak tahu seperti yang penanya. عرفتم ماذا يقصد؟ Faham ke tak kalian apa maksudnya Nabi mengatakan seperti itu? يسأل يقول متى تنتهي الحياة؟ Ketika itu soalan dia menanyakan malaikat Jibril, bila kita selesai di dalam kehidupan kita? فقال له هذا علم لا أدري به أنا ولا أنت. Kemudian baginda menjawab, ilmu ini tak ada yang tahu pun saya ataupun kamu. قل إنما تأتيكم بغتة. Sebab hari kiamat akan datang kepada kalian secara tiba-tiba. يسألونك كأنك حفي عنها. Mereka bertanya kepada wahai baginda seakan-akan mereka tahu. قل إنما علمها عند ربي. Maka jawablah, sesungguhnya ilmu tersebut ada pada Allah Subhanahu لا wa taala. يجليها لوقتها إلا هو. Tak akan menampakkan bila hari kiamat tersebut kecuali atas kehendaknya. ثقلت في السماوات والأرض. Sebab berat untuk di langit dan di bumi. إذن فالساعة لا يعلمها أحد حتى رسول الله وجبريل. Maka ketahuilah kiamat, bila terjadi kiamat, Nabi pun tak tahu, begitu juga malaikat Jibril. لا يعلمها إلا خالق السماوات والأرض. Sebab tak ada yang tahu bila kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi. وهي من العلم المكنون Dan itu adalah termasuk ilmu-ilmu yang tersembunyi. الذي لا يعرفه ملك ولا نبي. Yang tak siapapun malaikat ataupun nabi yang mengetahui ilmu tersebut. فكيف سيعلمه الناس؟ Macam mana manusia boleh tahu ilmu tersebut? لكن جبريل سأل النبي سؤالا آخر. Tapi malaikat Jibril tanya balik Nabi dengan soalan yang lain. قال أخبرني عن أمارتها. Oke, kalau macam itu bagi tahu saya apa tanda-tanda kiamat. إذا كانت الساعة مجهولة أخبرني عن العلامات التي ستعرفنا الناس أنهم على وشك قيام الساعة. Kalau macam itu, kalau tak tahu bila kiamat, bagi tahu saya apa tanda-tanda hari kiamat supaya manusia tahu. Dah nampak tanda-tanda, berarti tak lama lagi akan datang kiamat tersebut. وضع له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan dua tanda. إذا رؤيت في المجتمعات Kalau nampak di dalam masyarakat, وإذا ظهرت في حياة المسلمين dan kalau sudah muncul di dalam kehidupan para kaum muslimin, وليس في حياة الغرب أو العالم الآخر, bukan di dalam kehidupan orang-orang barat ataupun negara-negara non-muslim lainnya, لكن في عالم الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك. tapi ada di alam syariat, akidah dan perilaku moral. فهنا يجب أن يتعلم الناس علم الساعة. Maka disinilah masa kita wajib untuk mempelajari apa itu ilmu tanda-tanda hari kiamat. وأن يدرسون الأمارات والعلامات والأشراط. Dan
hendaklah dia mempelajari tanda-tanda dan semua syarat-syarat yang akan terjadi di tentang tabilat. وأن تدخل دراستها في الجامعات والبحوث. Dan hendaklah pelajaran ini, ilmu ini dipelajari di university dan diberikan macam makalah-makalah. وأن تظل جزءا من ثقافة الإنسان المسلم. Dan hendaklah dijadikan sebagai tamadun setiap orang muslim. والعلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها. Tanda-tanda yang pertama adalah seorang perempuan melahirkan tuannya, seorang budak. وفي رواية أخرى أن تلد المرأة ربها أو ربتها. Dan dalam riwayat yang lainnya seorang perempuan melahirkan tuannya. هذا كلام رمزي. Ini maksudnya adalah rumus, simbol. يصعب فهمه إذا نظرنا إليه من حيث اللفظة من حيث أصل اللفظة. Kalau kita hanya baca tentang maknanya secara zahir saja, kita pasti pelik apa maksudnya. وهكذا كل علامات الساعة مبنية على الرمز. Dan semua tanda-tanda hari kiamat kalian kena ketahui semuanya adalah simbol-simbol yang Nabi bagi tahu kepada kita. إذن سنفك هذا الرمز ونحل هذا اللغز. Maka kita akan jelaskan apa itu simbol tersebut dan kita akan jawab teka-teki daripada baginda. أن تلد الأمة ربتها أي أن كل امرأة من نساء المسلمين والعرب. Maka yang dimaksudkan seorang perempuan melahirkan daripada tuannya yaitu adalah perempuan muslim baik non-Arab ataupun Arab ستولد جيلا يختلف عن الجيل الأول. akan melahirkan generasi yang berbeza daripada generasi-generasi yang lepas. الجيل الأول له طريقة في السلوك وفي العقيدة والشريعة. Sebab generasi-generasi yang sebelum mereka memiliki cara-cara syariat, akidah dan moral yang baik. والأولاد والبنات والأحفاد يختلفون عن آبائهم وأمهاتهم. Namun anak cucu mereka berbeza dan berselisih dengan ibu bapa mereka. مما يكسبهم الصراع داخل البيت وفي المسجد وفي المجتمع وفي الحياة العامة والخاصة. Sebab itulah yang menyebabkan kita berselisih dekat rumah kita, masjid kita ataupun masyarakat kita. أما ترون هذه العلامة قد ظهرت؟ Apakah kalian nampak perkara-perkara tanda-tanda tadi dah muncul dan أليس nampak? صراع بين الجيل الأول والجديد؟ Dan kita dah nampak adanya pertikaian, percanggahan antara generasi yang lama dan generasi yang baru. أليس النساء المثقفات والمتعلمات يرون أنفسهن أحسن من أمهاتهن؟ Dan kemudian apakah nampak sekarang perempuan-perempuan yang mereka terpelajar, berpendidikan, mereka merasa diri mereka lebih daripada أليست ibu-ibu الأم mereka? تخدم في البيت والبنت تدرس في الجامعة؟ Bukankah nampak sekarang ibu bekerja dekat rumah namun anak perempuan dia belajar dekat universiti? أليس الابن يستلم المرتب وينفق على والديه وهم في بيوتهم؟ Bukankah sekarang kita nampak anak lelaki dah bekerja, dapat gaji dan kemudian dia infakkan kepada bapaknya? هذه واحدة من المسائل التي يتكلم عنها هذا الجزء من الحديث. Maka ini adalah permasalahan-permasalahan yang dimaksud sebahagian daripada hadis tersebut. وهي أول ركن يدرس من أركان علامات الساعة. Ini adalah rukun yang pertama yang dipelajari di dalam ilmu tanda-tanda hari kiamat. أو يمكن أن نسميه أول أمر يدرس من أمور الساعة. Atau mungkin kita bisa bagi tahu dengan bahasa yang lain, perkara yang pertama kali kita wajib mempelajari rukun yang pertama tersebut. نرجع للركن الثاني. Dan kemudian kita sekarang kembali kepada rukun yang kedua. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Yaitu rukun yang kedua sebagaimana baginda telah menyebutkan, nanti akan kalian lihat orang-orang yang tak berselipar, tak penggembala kambing, mereka meninggi-ninggikan bangunan mereka. إذا رأيت العرب الحفاة الذين يسيرون من غير نعال. Kalau kalian dah nampak orang-orang Arab yang mereka jalan tak pakai selipar, العرب العراة الذين لا يلبسون الملابس الكاملة. maksudnya di sini adalah orang Arab yang tak memakai pakaian yang sempurna. إذا رأيتهم يبنون الأبراج. Kalau kalian dah nampak mereka meninggikan bangunan-bangunan وناطحات السحاب. dan kemudian gedung-gedung yang tinggi, يتطاولون في البنيان. mereka berusaha membuat seperti itu, فلا بد أن تدرس هذه الظاهرة. maka kalian kena mempelajari fenomena yang terjadi. فإن هناك خلل في حياتهم. Sebab itu adalah celah di dalam agama mereka. وخلل في إسلامهم. Dan kemudian cacat di dalam agama Islam mereka. وخلل في إيمانهم. Dan kemudian ada cacat di dalam iman mereka. وخلل في مراتب سلوكهم. Dan kemudian ada cacat di dalam moral dan perilaku mereka. ولذلك يسمى هذا القسم الثاني الركن الثاني من أركان علامات الساعة. Maka disebutkan tanda-tanda tadi termasuk rukun yang kedua daripada ilmu tanda-tanda hari kiamat. مجمل الركنين الأول والثاني نخرج منه بخلاصة. Dan kemudian kesimpulan daripada dua rukun tersebut adalah الركن الأول يدلنا على أن هناك خللا في قرار العلم والاعتقاد. dan kemudian
Kesimpulan yang pertama adalah di situ adanya cacat di dalam ilmu dan akidah. هذا عند المسلمين ليس غيرهم. Ingat ya, ini untuk di dalam kaum muslimin, bukan pada selain muslim. يحصل خلل في قرار العلم أي في أسلوب العلم، في أسلوب التلقي، في أسلوب المعرفة، في أسلوب المنهج، في أسلوب التدريس، في أسلوب التعليم. Yaitu adanya celah di dalam pendidikan mereka, konsep pembelajaran mereka, kemudian metode dan kurikulum mereka ada cacat. وفي أسلوب الاعتقاد. Dan begitu juga cacat di dalam cara mereka memahami akidah. تحصل فتن في المسلمين في العقيدة حتى يصبح المسلم يسميه المسلم هذا مشرك وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا مضل. Dan kemudian yang nampak nanti mereka akan berselisih, muslim sesama muslim mengatakan muslim yang satu musyrik, bid'ah, kafir dan sesat. وخلل في الاعتقاد أن البر للوالدين يضعف وأن علاقة الإخوان في الله تضعف وأن كل الاعتقادات في الإسلام وفي الآباء وفي الأمهات وفي الأجيال تسقط وتضعف إلى أسلوب آخر يدخل عليه من العالم المجاور. Dan kemudian termasuk daripada cacat di dalam akidah tadi, sudah tak adanya lagi orang-orang yang berbakti kepada ibu bapa, tak ada lagi hubungan yang mesra antara saudara satu sama lain, kemudian hubungan sesama masyarakat sudah tak ada lagi bau dan kesan daripada syariat, namun mereka mengambil cara daripada negara-negara lain. هذا هو الخلل في العلم والاعتقاد. Maka inilah maksud daripada cacat daripada ilmu dan akidah. وهذا هو الركن الأول. Dan ini yang kesimpulan daripada rukun yang pertama. نرجع للركن الثاني. Dan kemudian sekarang kita akan membahas kesimpulan daripada rukun yang kedua. وهو ما سمي بأن يحصل في العالم العربي والإسلامي أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. Dan itu yang dimaksud adalah yang terjadi di negara muslim Arab ataupun non-Arab. Orang-orang yang dahulunya tak pakai slipper, tak berpakaian secara sempurna, menggembalakan domba, namun mereka sekarang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan mereka. هذا يدل على وجود خلل في الحكم والاقتصاد. Maka itu menunjukkan adanya cacat di dalam pemerintahan mereka dan cacat di dalam ekonomi mereka. إذا نحن أمام موضوعين هامين. Maka kita ada berada dua poin yang sangat penting يبرزا في آخر الزمان. yang akan nampak di akhir zaman nanti, يدمر العالم العربي والإسلامي. yang akan menghancurkan semua negara muslim Arab ataupun non-Arab. يفشل دور الإسلام في التأثير في الحياة. Dan kemudian mereka gagal ketika mereka tak mampu mentadbirkan pendidikan agama Islam dalam kehidupan mereka. يتحول به المسلمون إلى أتباع بعد أن كانوا متبوعين. Bahkan mereka mengganti orang muslim yang seharusnya menjadi pemimpin menjadi orang yang pengikut sahaja. خلل في العلم والاعتقاد. Dan kemudian adanya cacat di dalam ilmu dan akidah tadi. وخلل في الحكم والاقتصاد. Dan kemudian ada cacat pula di dalam pemerintahan dan di dalam ekonomi. أساليب الحكم تتغير. Sebab cara kehidupan kita selalu berubah. وأنتم ترون الآن الصراع السياسي في العالم العربي والإسلامي بطريقة جديدة. Dan kalian semua sekarang saksikan sendiri dengan mata kalian sendiri, pertikaian politik selalu berubah. وأنتم ترون كذلك الامتداد للاقتصاد الربوي في العالم. Dan kemudian kalian juga tengok menyebarnya ekonomi dengan cara riba di seluruh dunia. فهل كذب رسول الله؟ Apakah kalian dah nampak bukti ini bahwasanya baginda adalah orang yang pendusta? ربما حتى هذه الساعة نحن كمسلمون نشك في كلام النبي محمد. Bahkan kita sekarang orang muslim pun kita syak terhadap hadis baginda Nabi Muhammad. لكننا معتقدون أننا فيما نحن عليه هو صح. Nah, kita juga merasa bahwasanya kita sekarang ini merasa kita ini benar. نحن يجب أن نعيد النظر في ثقافتنا Maka kita kena kembali lagi mencek balik kebudayaan kita. وفي تعليمنا Dan kemudian cara pengajaran kita. وفي تربيتنا Dan juga cara pendidikan kita. وفي اقتصادنا Dan kemudian ekonomi kita. وفي ثقافتنا Dan begitu juga tamadun kita. وفي كل شؤون ظواهر الحياة. Dan seluruh perkara-perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. لا لأجل أن نغيرها. Bukan karena kita nak merubahnya. فالحياة هي الحياة. Sebab kehidupan adalah kehidupan yang normal. وما كتبه الله يجب أن يكون. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dah confirm terjadi. لكننا نصبغها بصبغة الإسلام. Namun hendaklah kita mewarnainya dengan warna Islam. ونؤسلم الاقتصاد. Dan hendaklah kita mengislamkan ekonomi.
ونؤسلم الثقافة dan kita mengislamkan tamadun, ونؤسلم التربية dan kita mengislamkan pendidikan, ونؤسلم التعليم dan kita mengislamkan pengajaran, ونؤسلم علاقة الرجل بالمرأة dan kita mengislamkan hubungan antara lelaki dan perempuan, وعلاقة المرأة بالرجل dan begitu juga hubungan perempuan dengan lelaki, ونتحرر ما استطعنا من آثار الشيطان dan kita merdekakan diri kita daripada kesan-kesan syaitan, من آثار ثقافة الدجال. dan kemudian memerdekakan diri kita daripada kebudayaan-kebudayaan Dajjal. ثقافة الشيطان وثقافة الدجال هي ما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. Maka kebudayaan Dajjal dan kebudayaan syaitan sesuai dengan ucapan baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahihnya, لتتبعن سنن من كان قبلكم. maka kalian dah pasti akan mengikuti perilaku orang-orang yang sebelum kalian, شبرا بشبر وذراعا بذراع langkah demi langkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi hasta. حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. Kalau mereka masuk dalam lubang binatang yang tempat yang kecil itu, pasti kalian akan ikut mereka. قالوا يا رسول الله ومن؟ Mereka bertanya, wahai baginda, siapa mereka itu? اليهود والنصارى؟ Apakah orang Yahudi dan orang Nasrani? قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أي من غيرهم يغيرون واقعكم العربي والإسلامي. Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka yang mengganti dan merubah semua kehidupan kenyataan Islam kalian. وهذا الحديث لا يكسبنا العداوة لليهود والنصارى. Namun hadis ini bukan berarti mengajarkan kepada kita untuk memusuhi orang Yahudi dan Nasrani. نحن لا نعادي الإنسان Sebab kita tak memusuhi semua umat manusia, سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو وثنيا أو كافرا. Nasrani ke ataupun Yahudi ke, ataupun dia menyembah berhala, ataupun orang-orang kafir yang tak ada Tuhan. فهو إنسان له حق في الحياة Sebab mereka adalah manusia yang memiliki hak dalam kehidupan ويجب mereka. أن نتعايش معه سلميا، Maka kita kena hidup bersama mereka secara damai. لكن لا يحق له أن يسلبنا الدين Namun tak ada hak bagi mereka untuk mencabut agama kita, ولا أن يشككنا في شريعتنا ataupun mereka membuat kita syak kepada agama kita, ولا في عقيدتنا ataupun di dalam akidah kita, ولا في مراتب سلوكنا. ataupun di dalam perilaku moral kita. هذا لمن أراد منكم النجاة في الدنيا والآخرة. Ini cara bagi sesiapa di antara kalian yang nak selamat di dunia dan akhirat. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. Dan barang siapa yang Allah takdirkan dia akan kena fitnah, maka dia tak akan mampu untuk keluar daripada tempat tersebut. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. Mereka adalah orang-orang yang Allah tak nak sucikan hati mereka. بهذه المقدمات التي سمعتموها يظهر علم كامل Maka dengan mukadimah yang telah disampaikan tadi, nampak adanya ilmu yang sempurna. تحت دراسة الركنين وهو خلل في العلم والاعتقاد، خلل في الحكم والاقتصاد. Yang memiliki dua rukun, yaitu cacat di dalam ilmu dan akidah, dan cacat di dalam pemerintahan dan ekonomi. يدرس تقسيم العلامات. Dan dari itulah dipelajari bahagian-bahagian tanda-tanda hari kiamat, العلامات الكبرى، yaitu tanda-tanda hari kiamat yang besar, العلامات الوسطى، yaitu tanda-tanda hari kiamat yang pertengahan, العلامات الصغرى. dan tanda-tanda hari kiamat yang kecil. هذه العلامات تستوعب كل الحركة التاريخية في الإنسان. Maka tanda-tanda ini adalah mengandung dan merangkum semua sejarah-sejarah manusia, من قبل خلق آدم إلى أن يكون مصيره الجنة أو النار. sejak sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sampai nanti di masa kita hanya dua ketentuan, kita masuk surga atau neraka. فالعلامات الكبرى تأتي في آخر الزمان Sebab tanda-tanda yang besar akan datang pada akhir zaman nanti. وهي 10 علامات Dan itu ada 10 tanda-tanda. ولم يظهر إلى الآن منها شيء، Dan sampai sekarang belum nampak 10 tanda-tanda besar tersebut. لكننا الآن في آثار بدايتها. Namun kita sekarang berada di permulaannya. والعلامات الوسطى Dan tanda-tanda yang pertengahan, من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى العلامات الكبرى. sejak diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW sampai nampak 10 tanda-tanda hari kiamat yang besar. وقد مرت كل العلامات الوسطى وبقي منها 3 أو 5. Dan kemudian semua tanda-tanda yang pertengahan dah muncul semua, dah lepas daripada kita, hanya baki beberapa alamat sahaja. وبنهايتها تبدأ العلامات الكبرى. Dan setelah selesai baki tersebut, maka akan muncul tanda-tanda hari kiamat yang besar. ثم العلامات الصغرى. Dan kemudian tanda-tanda yang kecil hari kiamat. وتبدأ العلامات الصغرى بآدم. Mulainya tanda-tanda hari kiamat yang kecil sejak Nabi Adam. وتنتهي بقيام الساعة.
dan akan selesai ketika kiamat telah terjadi. فقتل قابيل لأخيه هابيل علامة من علامات الساعة الصغرى. Maka pembunuhan Kabil terhadap saudaranya Habil itu adalah salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat yang kecil. ورسالات الأنبياء علامات من علامات الساعة. Dan kemudian diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan rasul itu adalah tanda daripada hari kiamat yang kecil. واقرأوا سورة الكهف لتعلموا علاقتها بعلامات الساعة في التاريخ. Maka bacalah kalian surat Al-Kahfi agar kalian mengetahui apa kaitannya tanda-tanda hari kiamat yang kecil itu dengan sejarah yang telah lepas. فقصة أهل الكهف أعظم قصة وضعها الله لقراءة التاريخ تحت قواعد علم الساعة. Maka kisah tentang Ashabul Kahfi adalah kisah yang paling agung yang menjelaskan kepada kita sejarah ketika kita membacanya dengan ilmu tanda-tanda hari kiamat. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية. Yaitu begitu juga kita telah memberikan kepada kalian tanda-tanda hari kiamat dan ketahuilah kiamat sudah pasti akan datang kepada kalian. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال. Dan baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita tentang Dajjal. ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. Maka tidak ada satu nabi pun kecuali dia diberikan wahyu untuk memperingatkan umatnya tentang Dajjal. وإني أنذركم. Dan saya telah memperingatkan kepada kalian. ما من فتنة Tidak ada satu fitnah pun من عهد آدم إلى قيام الساعة semenjak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat nanti إلا وهي تضع kecuali itu akan ada di bawah أو تصنع atau dibuat فتنة الدجال. untuk fitnahnya para Dajjal. إذن تبدأ الكلام عن فتنة الدجال من عصر آدم. Maka fitnah Dajjal itu dah ada sejak Nabi Adam. إذن فدراسة العلامات الصغرى تبدأ بآدم. Maka kita mempelajari tanda-tanda hari kiamat yang kecil sejak sejarah Nabi Adam. وخروج آدم من الجنة مع حواء علامة من علامات الساعة. Dan kemudian turunnya dan keluarnya Nabi Adam dan Siti Hawa daripada surga itu termasuk tanda-tanda yang kecil daripada hari أي kiamat. من بدء حركة الإنسان في الأرض. Yaitu semenjak manusia mulai bergerak dan memiliki kehidupan di bumi itu adalah tanda-tandanya. واستمرت العلامات الصغرى إلى بعثة النبي محمد. Dan kemudian terus menerus tanda-tanda yang kecil hari kiamat itu senantiasa sampai Nabi Muhammad SAW diutus. وكانت هناك علامات في حياة النبي محمد من الصغرى. Dan ada juga tanda hari kiamat kecil di dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad. مثل ظهور المنافقين. Seperti munculnya orang-orang munafik. وغيرها من العلامات الكثيرة التي يمكن أن تعرفونها عند الدراسة. Dan ada lagi beberapa tanda-tanda yang kecil yang mungkin kalian boleh mengetahuinya ketika kalian mempelajari itu apa. واستمرت العلامات الصغرى إلى اليوم. Dan kemudian tanda-tanda hari kiamat kecil itu sampai sekarang masih berlangsung lagi. وستستمر إلى قيام الساعة. Dan masih terus berjalan sampai hari kiamat nanti. وآخر العلامات الصغرى قبل القيامة موت إبليس. Dan berakhirnya tanda-tanda hari kiamat yang kecil sebelum hari kiamat meninggalnya iblis. هل سمعتم عن موت إبليس؟ Apakah kalian pernah mendengar kematian iblis? وهل تصدقون أن مخلوقا في الأرض اسمه إبليس؟ Apakah kalian percaya ada makhluk ciptaan Allah di bumi ini yang bernama iblis? هل تجدونه في كتب النظريات العلمية؟ Apakah kalian mendapati di dalam pelajaran akademik kalian apa itu iblis? هل يصدق به العلمانيون؟ Apakah orang-orang sekuler percaya tentang iblis? هل يصدق به الليبراليون؟ Apakah orang-orang liberal percaya dengan iblis? هل يصدق به الملحدون؟ Apakah orang-orang ateis percaya siapa itu iblis? لكننا نحن آمنا وصدقنا بكل ما جاء عن الله. Maka kita sebagai orang mukmin percaya atas apa yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Nabi Muhammad. وبما جاء به رسول الله. Dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. وإذا صدقنا في ذلك Kalau kita dah yakin dan percaya tersebut, فنحن خير أمة أخرجت maka للناس. kita baru termasuk sebagai umat dengan sebaik-baik umatnya. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Umat yang senantiasa mengajak kebaikan dan melakukan nahi munkar. وتؤمنون بالله. Dan beriman kepada Allah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. Kalau orang-orang ahlul kitab itu beriman, maka baiklah untuk mereka. لو آمن اليهود والنصارى بهذا الكتاب كان خيرا لهم في الدنيا والآخرة. Kalau orang Yahudi dan Nasrani percaya kepada kitab-kitab kita, maka baiklah untuk mereka di dunia dan di akhirat. لكنهم تمردوا على ربهم فخدموا الشيطان والدجال. Namun mereka melampau kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berkhidmat kepada syaitan dan dajjal. ونحن لا نرى الشيطان ولا نرى الدجال. Namun kita tak nampak syaitan dan tak nampak dajjal. لكننا نرى آثارها في الحياة العامة والخاصة. Namun kita nampak kesan daripada dajjal dan syaitan tersebut di dalam kehidupan pribadi kita ataupun di dalam kehidupan awam. كما أن نحن المؤمنون المسلمون لا نرى الله.
sama seperti kita beriman kepada Allah, namun kita tak lihat Allah. لكن نرى آثاره في الحياة الدنيا. Namun kita nampak kesan-kesan ciptaan Allah di dunia ini. إن في خلق السماوات والأرض Sesungguhnya di dalam penciptaan Allah terhadap langit dan bumi, واختلاف الليل والنهار dan pergantian malam dan petang, لآيات لأولي الألباب itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir. الذين يذكرون الله قياما وقعودا Dan sesiapa yang berzikir kepada Allah, baik dia duduk ataupun berdiri, وعلى جنوبهم dan ketika mereka berbaring, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض dan mereka yang selalu bertafakur di dalam penciptaan langit dan bumi, ربنا ما خلقت هذا باطلا mereka mengatakan, ya Allah, Engkau ciptakan ini bukan sia-sia. سبحانك فقنا عذاب النار. Maha suci Engkau, jauhkanlah kami daripada siksa api إذن neraka. هذا الكلام عن العلامات الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى. Maka ini tadi yang telah dijelaskan tadi adalah tanda-tanda hari kiamat yang kecil, pertengahan maupun yang besar. بعد دراستنا لهذه العلامات المبسوطة على مدى التاريخ Maka selepas kita mempelajari tiga tanda tersebut sesuai dengan sejarah yang telah kita sebutkan, ندرس أصول العلم الإنساني والإسلامي في الأرض. maka kita mempelajari asal daripada ilmu kehidupan manusia dan asal kehidupan agama. كل العلوم من عصر آدم إلى قيام الساعة تنطوي تحت هذه العلامات. Sebab semua ilmu yang ada daripada Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya terangkum daripada tanda-tanda hari kiamat yang وهي Nabi خمسة sebut, علوم. yaitu 5 ilmu. أتمنى إن شاء الله أن يقرأها الشباب والحاضرون في بعض الكتب المطروحة التي سنتركها لكم في الجامعة للبحث فيها. Dan kemudian hendaklah para pelajar akademik di sini mempelajari kembali 5 ilmu tersebut, sebagaimana yang kita akan berikan beberapa kitab nanti akan kita bagikan. Tolong dipelajari dan dikaji lagi apa itu 5 ilmu di dalam buku-buku yang nanti akan dibagikan. منها علم النواقض والنقائض. Yang pertama adalah ilmu nawaqid dan naqaid. وفيها يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم Baginda menceritakan dan menjelaskan kepada kita apa ilmu tersebut. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. Nanti tali Islam akan tercabut dan terlepas sedikit demi sedikit. كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها. Ketika tali simpul tali tersebut terlepas, maka umat muslim akan mencari simpul tali yang lain lagi. أولهن نقض الحكم Yang pertama kali adalah rusaknya pemerintahan Islam. وآخرهن الصلاة. Dan yang paling terakhir adalah tali sholat. ورب مصل لا أمانة له. Sebab berapa banyak orang yang sholat tapi dia tak punya amanat. هذا العلم الأول. العلم الثاني علم البشارات والإشارات والحصانات. Dan kemudian yang kedua adalah ilmu isyarat dan bisyarah, dan hasanah ilmu berita gembira dan isyarat-isyarat. فالذين بشرهم النبي بالجنة لا يصح لأحد أن يطعن فيهم. Maka barang siapa yang telah diberikan berita gembira oleh baginda bahwasanya dia akan masuk surga, maka tak boleh ada satu pun yang akan mencelanya. فنحن اليوم نسمع من بعض المسلمين من يطعن في صحابة رسول الله. Sebab kita sekarang mendengar daripada sebagian dari kaum muslimin mereka mencaci para sahabat ومن Nabi. يلعن أبي بكر وعمر. Dan ada sesiapa yang melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. ومن يتهم عائشة. Dan ada sesiapa yang menuduh Sayyidatuna Aisyah. وهؤلاء أخذوا هذا المعنى من الحوادث. Dan mereka melakukan perbuatan seperti itu sebab mereka menengok kejadian-kejadian. ولم يقرأوا النصوص. Tapi mereka tak membaca nas-nas syariat. فالذين حصنهم رسول الله Sebab sesiapa yang telah diberikan kepastian oleh baginda أو حصنهم القرآن atau disebut oleh Al-Quran sesiapa itu mereka, فلا يجوز لصاحب مذهب أن يطعن فيه maka sesiapa pun tak boleh mencaci dan memakinya. حتى لو أخطأوا في حياتهم السياسية Meskipun mereka salah di dalam kehidupan mereka ataupun di dalam kehidupan politik أو mereka, أخطأوا في اجتهاداتهم العلمية. ataupun mereka salah di dalam berijtihad mereka secara ilmiah. لأن الله تعالى قد جعل فيهم صلة الاتصال بالنبي محمد. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai tali sambung kepada baginda Nabi Muhammad ولن sallallahu alaihi أستطيع wasallam. أن أشرح هذا الموضوع بتفصيل. Sebab saya duduk di sini tak akan boleh menjelaskan tentang perkara tersebut secara terperinci. لكن أحيلكم على الكتب التي تتكلم عن هذا العلم. Namun saya akan berikan kitab yang akan bercerita dan menjelaskan tentang ini tadi. وعلم آخر هو علم الأشراط والكونيات. Dan kemudian ilmu yang lain adalah ilmu tanda-tanda alam semesta ini, وهو ما يحصل في التغير في العالم كله. yaitu perubahan yang kita nampak di dalam bumi dunia kita. سواء كان في البيئة Baik itu di dalam masyarakat أو كان في طبقات الجو ataupun yang kita tengok di dalam susunan udara, أو كان في جغرافية الأرض atau tak di dalam ilmu geografik,
أو كان في الكسوفات والخسوفات atau kita tengok adanya gerhana bulan dan gerhana أو matahari, كان في الأعاصير والسونامي atau kita tengok adanya bencana-bencana tumpahan angin beliung, أو في الزلازل والبراكين، ataupun gunung meletus, ataupun gempa, ataupun tsunami, فكل شيء يحدث في الأرض بأمر الله تعالى. maka suatu perkara yang terjadi, malapetaka yang terjadi, tak terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu ولا wa taala. يأتي أمر الله إلا لسبب. Dan takkan terjadi perkara yang Allah nak kecuali ada sebab-sebabnya. ولهذا يقول الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Maka dari itulah itu maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali kami tak memberikan suatu tanda-tanda kecuali hanya untuk memberikan kalian rasa takut. ثم يتكلم عن الشعوب التي لا تؤمن بالتخويف. Dan kemudian kita akan berbicara tentang bangsa-bangsa yang tak beriman kepada rasa takut. فيسمون الكارثة ويسمون السونامي كارثة طبيعية. Dan kemudian mereka mengatakan tsunami yang terjadi itu adalah bencana yang semula jadi. فيقول تعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Dan kemudian Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kita dah menakutkan mereka, namun bukannya mereka menjadi takut, namun mereka tambah melampau lagi. إذن هذه أصول العلم الذي نتحدث عنه الآن. Nah, ini adalah usul, asal, pokok inti daripada agama, ilmu yang telah akan kita ولهذا jelaskan. العلم تطبيقات كثيرة لا يسعها الوقت. Dan kemudian di dalam ilmi ada lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang tak mampu kita jelaskan dan bentangkan di sini. لكني أفتح النقاش لمن يرغب في النقاش أو السؤال حول شيء في هذا الموضوع، ثم نحيل بعد ذلك الموضوع إلى الكتب إذا أحببتم أن تقرؤوها، واعذروني إذا أطلت عليكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا أجمعين وعن الإسلام خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan beliau mengatakan, minta maaf kalau dah terlalu lama. Beliau mengatakan beliau akan buka diskusi bagi siapa yang nak tanya soalan, silakan. Semuanya berkaitan dengan ilmu tersebut. Kalaupun ada yang nak lebih lagi, boleh baca kitab-kitab yang beliau akan karangan beliau sendiri. Kalau ada yang nak bertanya, silakan. Kalau nak tanya bahasa Arab boleh terus kepada Habib. Kalau nak tanya bahasa Melayu boleh. Kalau sampai sekarang tak ada yang tanya, Habib nak tanya kepada kalian. Ada dua, kalian pelajari bahasa kita atau kita belajar bahasa kalian. Sampai maksud yang beliau maksudkan di dalam kitab itu benar-benar sampai kepada kalian. قرأت بعض الكتب أكثر من كتب على أنه لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. صحيح هذا لا تقوم الساعة؟ على معنى صحيح لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وورد في الحديث أن كل كائن على الأرض يخاف من يوم الجمعة إلا الجن والإنس. Dan kemudian beliau mengatakan betul hadis tersebut tak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat, dengan maknanya yang sahih, dan setiap hari Jumat semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala merasa takut kecuali jin dan manusia saja yang tak takut. لأنهما الجن والإنس هم المكلفون. Sebab jin dan manusia ini adalah manusia yang mukallaf. ميزهم الله في الخلق، ميزهم الله في المسؤولية عن بقية الكائنات. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keistimewaan di dalam penciptaan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keistimewaan di dalam tanggung jawab mereka. ولأن القيامة تخص المكلفين لا يعلمون عنها شيئا. Yang kemudian moral itu hanya khas untuk orang-orang mukallaf, bukan untuk makhluk-makhluk yang lain. لكن الكائنات غير المكلفة تخاف منها من غير علمها متى ستكون، لكن يخافون منها غاية الخوف وينتظرونها غاية الانتظار. Kemudian makhluk-makhluk selain daripada manusia dan jin,
mereka merasa takut setiap hari Jumat bukan berarti mereka tahu hari kiamat itu datang hari Jumat, tak, tapi mereka memiliki rasa takut yang sangat tinggi ketika hari Jumat. هذا ليس من علم العقول. Sebab ini bukan termasuk ilmu yang logik. لأنك عندما تعرضه على العقل لا يقبل. Sebab kalau kita bandingkan dengan akal kita akan mengatakan oh ini tak logik. لكنه من علم النصوص. Namun ini adalah ilmu daripada nas-nas Nabi Muhammad. وهذا هو الدين الحق. Maka ini adalah agama yang benar. تفضل. Silakan. كانوا في المدارس يدرسون الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة لفظا ليس تفصيلا. Dan kemudian di sekolah-sekolah agama mereka akan mempelajari iman, Islam dan ihsan dan tanda-tanda hari kiamat secara global, bukan secara terperinci. فيقرؤون الإسلام والإيمان والإحسان ويدرسونه مفصلا مبينا في علوم العقيدة والشريعة ومراتب السلوك، لكن لم نجد أحد بحث ولا مسألة واحدة في علامات الساعة. Dan kemudian yang kita nampak realiti kita mereka mempelajari iman, Islam, ihsan secara terperinci, baik itu akidah syariah ataupun perilaku dan moral, namun tak ada satupun yang mengajarkan dan mempelajari secara terperinci apa itu tanda-tanda hari kiamat. وهذا العلم هو علم خاص بالزمان الأخير. Dan ilmu itu adalah ilmu yang khas untuk kita pada zaman akhir ini. مثله مثل أي ثروة على الأرض. Maka ilmu tersebut sama seperti kekayaan yang ada di bumi ini. كم مقدار فرحكم وفرح الناس إذا اكتشفوا بترول في الأرض. Maka berapa nisbat kegembiraan kalian ketika kalian menemukan ada minyak dekat bumi kalian? أليس البترول والذهب والفضة ثروات؟ Bukankah minyak, emas dan perak itu adalah kekayaan alam kalian? تفرح بها الشعوب من أجل إقامة الاستقرار. Dah pasti negara akan berbahagia ketika menemukan tersebut untuk menstabilkan ekonomi negara tersebut. لكن مع وجود البترول مع وجود الذهب ومع وجود الفضة لم نرى الاستقرار. Tapi kita dah nampak ada petrol, ada minyak, ada emas, ada perak, tapi kita tak tengok ada kestabilan di negara kita. إذن فالاستقرار ليس في الذهب والفضة وإنما هذا من أجل الحياة. في هذه النصوص يبرز لنا الإسلام كيف يحصل الاستقرار. Maka kalau macam tu kita dah tahu bahwasanya kekayaan alam, emas, perak ataupun petrol bukan itulah solusi untuk menstabilkan negara, tapi nas-nas syariat itulah yang membuat negara kita stabil dan umat kita aman. أذكر لكم حديثا واحدا في علاقة الإسلام بالثروات. Beliau akan memberikan satu hadis yang ada kaitannya Islam dengan kekayaan alam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, سيأتي على الناس زمان akan datang suatu saat pada umatku nanti, يحسر الفرات عن جبل من ذهب. dan kemudian sungai Furat itu akan kering dan muncul daripadanya gunung emas. الفرات في العراق. Sungai Furat itu ada di Irak. يقتتل عليه من كل 199. Dan semua orang saling membunuh setiap daripada 199 orang bergaduh untuk mendapatkan gunung emas tersebut. هذا إلى الآن لم يحصل. Dan ini sampai sekarang belum terjadi lagi. لكن هؤلاء جيل الجامعات، جيل المدارس، جيل الحضارة، جيل الثقافة، جيل المجتمع الجديد. Nah, sebab mereka adalah generasi university, generasi tamadun, generasi kontemporer, generasi yang baru sekarang ini. كيف يقتتلون من كل 199؟ Sebab macam mana boleh mereka saling berperang daripada setiap 100 orang 99 saling bunuh-membunuh? ألم ينفعهم علمهم؟ Apakah mereka tak ada manfaat daripada ilmu yang telah mereka pelajari? أليس من العقل أن يجتمعون فيوزعون جبل الذهب عليهم جميعا؟ Kenapa mereka tak berfikir untuk bersatu sama-sama, bagilah sama rata gunung emas tersebut?
أين حكامهم وعلماءهم الذين يجمعون كلمتهم ويوزعون الثروات؟ Mana pemimpin mereka dan ulama-ulama mereka yang akan membagikan kekayaan alam tersebut? الناس ترى كيف تنهب الثروات في حياتها. Sebab manusia hanya melihat macam mana nak merampok kekayaan alam untuk kepentingan dia. فيرتفع مستوى الطمع عند الحكام ثم عند الشعوب. Dan kemudian muncullah atau timbullah rasa tamak daripada para penguasa-penguasa, dan masyarakat pun muncul rasa tamak daripada فلا تأتي هذه المرحلة إلا والناس جميعا ثقافتهم ثقافة دنيا مجردة. Maka tak akan datang suatu masa sebagaimana kita telah sebut tadi, kecuali ketika manusia memiliki kebudayaan pendidikan yang hanya dunia sahaja. ولا يفكر أحد في موت ولا في حساب ولا في عقاب ولا في جنة ولا في نار. Masa di situ tak ada satupun yang berfikir tentang kematian, tentang akhirat, tentang hisab, tentang surga ataupun tentang neraka. يرى الدنيا هي الدنيا وما فيها. Mereka hanya tengok dunia aja. إذا فيبذل جسمه وروحه ودمه في سبيل الحصول على هذا المطلوب. Maka ketika mereka tengok hanya dunia saja kehidupan mereka, mereka korbankan semua jiwa raga mereka hanya untuk mendapatkan dunia tadi. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعت يا أبا هر ألا تكون منهم فافعل. Maka ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada Abu Hurairah, kalau engkau boleh tak menjadi orang seperti mereka, lari pada mereka, maka jadilah. نعم. Ada lagi yang nak tanya soalan? Karena yang tanya orang Arab ya, jadi kesimpulannya jelas soalannya. Dia mengatakan tadi kita dah bosan dengar tentang ini perkara agama-agama saling berselisih satu sama lain. Dia mengatakan macam mana caranya? Adakah kita kena mempelajari ilmu mantik, ilmu untuk berdebat, untuk melawan mereka, ataukah kita hanya cukup mempelajari ilmu fiqh ta'ammulat ini? هذا الذي أشار إليه الأخ في السؤال مسألة بديهية وهي التي دفعت أشباهنا وأمثالنا أن نبحث عن الحل. Kemudian soalan yang tadi telah diberikan tadi adalah soalan yang memang kita kena mempelajari untuk mencari solusi di dalam menyelesaikan masalah kita. فنحن مثلكم درسنا في الجامعات. Maka saya seperti kalian, kita dulu belajar dekat university. وفي الفترة التي درسنا فيها كانت عندنا البلد مرتبطة بالعالم الشيوعي. Dan kemudian ketika kita dulu belajar dekat university, negara kita masih ada kaitannya dengan parti komunis. وكان المحاضرون يقولون لا يوجد رب. Dan kemudian setiap ada guru-guru lecturer yang memberikan ceramah, mereka mengatakan tak ada Tuhan tuh. ويعلمون الاقتصاد الديالكتيكي الشيوعي. Dan kemudian mereka mengajarkan kepada kita sistem ekonomi yang sama rata. ولا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا عبادة. Tak ada puasa, tak ada ibadat, tak ada sholat, tak ada zakat, tak ada haji. إذا لم تأخذ حقك في الحياة فستموت من غير ما تستفيد. Maka kalau kalian tak mengambil hak daripada kehidupan kalian, kalian akan mati tanpa kalian mendapat faedah sama sekali. فأحلوا الزنا وأحلوا الخمر وأحلوا كل المحرمات. Mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan khamar. Maka yang wajib bagi kita ataupun kalian hanya menyampaikan kalau mereka dengar itu nikmat, kalau mereka tak dengar berarti kita telah menyelesaikan kewajiban kita, dan nanti mereka yang akan mendapatkan hisab daripada Allah Subhanahu wa taala.
السؤال الثاني أول ما هي صيغة الصلوات التي لازم نقرأها يوميا أسأل الصلوات والثاني ما موقفنا إذا كان الناس يشتمون الله ويشتمون الرسول موقفنا إحنا كمسلمين في المجتمع. الصلوات التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان هي كل ما تعوده وقرأه في كتب العلم أو فيما هو معروف من الصلوات على رسول الله المألوف، ليس هناك حدا معينا. اللهم إن أفضل الصلوات هي الصلاة الإبراهيمية التي تقرأ في التحيات في الصلاة. Kemudian beliau mengatakan tentang salawat itu, boleh baca salawat apa sahaja yang kalian dapatkan di dalam kitab-kitab pelajaran kalian, tidak ada batasannya, tidak ada kepastian yang pasti kalian kena baca salawat macam mana, cuma yang ada hanya dijelaskan bahwasanya yang afdal di dalam salawat adalah salawat Ibrahimiyah yang selalu kalian baca setiap kalian duduk tahiyat akhir. وأما الذين يشتمون الله ويشتمون الإسلام ويشتمون الدين فهذه ظاهرة طبيعية في البشر. Yang kemudian soalan yang kedua tadi, ketika kita nampak ada orang yang memaki Allah, mencaci Nabi Muhammad, maka itu adalah suatu perkara yang normal di dalam kehidupan kita, dan pasti ada orang yang berbuat macam itu. فمنذ أن خلق الله آدم إلى أن بعث رسول الله والكفار يشتمون ربهم. Sebab ketika semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sampai diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir selalu mencaci maki Tuhan. وهو يطعمهم ويسقيهم ويميتهم ويحييهم ويكثر من شعوبهم وهم لا يحسون ولا يدركون. Padahal Allah lah yang memberi mereka makan, yang menghidupkan mereka, membuat dunia untuk mereka, yang membuat mereka memiliki bangsa yang banyak, namun mereka tak merasa sama sekali bahwasanya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. فمن علم شيئا من الإيمان والحق فعليه أن يظهره للناس إذا سمعوه وإذا لم يسمعوه فعليه أن يكف نفسه عنهم ويذكر الله ويعبد الله حتى يأتيه الموت مثل غيره فيموت على خير. Dan kemudian barang siapa yang mendengar seperti itu, hendaklah dia menjelaskan dan menasihatinya dengan ada tentang keimanan dan kebenaran. Dan kalaupun kita tak mendengar seperti itu, kita diam aja. Kalau kita tak mampu, kita diam dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah ambil umur kita. والكفر والإلحاد ليس عقيدة الإنسان. Dan kemudian kekafiran dan ateisme itu bukan akidah daripada akidah Islam. الآن الكافر أو الملحد هو ليست عقيدة فكرة ولكنها عقيدة الشيطان. Kafir ataupun ateis tak percaya kepada Tuhan itu bukan akidah manusia, tapi itu adalah akidah proyek syaitan. فنحن نريد أن نحرر الكافر من عقيدة الشيطان. Maka kita kena memberikan peringatan kepada orang kafir tentang bahayanya akidah syaitan. أما عقيدة الإنسان فهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. Maka akidah manusia yang normal dia adalah secara fitrah, dia tak ada apa-apa. فلو أن إنسانا ولد في جزيرة بعيد عن العالم ولم يعرف الكافر ولم يعرف الإسلام سيظل على الفطرة. Maka beliau memberikan contoh, kalau ada satu orang yang dilahirkan di suatu tempat di negara mana yang di situ tak ada orang kafir, tak ada orang muslim, maka dia akan terjadi macam tu je, standar normal manusia biasa. والكفر تأثر بالواقع. Dan kafir itu memberikan kesan di dalam kenyataan kehidupan mereka. والإسلام التزام بالنصوص. Dan namun Islam adalah kita kena mewajibkan melakukan suatu perkara yang ada di dalam nas-nas syariat. وغالب الناس في العالم يتبعون الكفر. Dan sebagian banyak di dunia ini mereka ikut karena kekafiran. لأنه أقرب إلى شهواتهم ورغباتهم. Sebab kekafiran lebih dekat kepada syahwat mereka dan memenuhi keinginan-keinginan mereka. وقليل من عبادي الشكور. Maka itulah Allah mengatakan sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. فلهذا نسأل الله أن يجعلنا من القلة الشاكرة المباركة. Maka daripada itu kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang sedikit yang mendapatkan berkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين. اللهم يا أول الأولين آمين. يا آخر الآخرين يا آمين. رحم المساكين يا ذا القوة المتين. آمين. اللهم ارحمنا برحمتك واهدنا آمين. بهدايتك وأفض علينا من عطائك آمين. وفيضك وفضلك. آمين. واكرمنا اللهم في هذه الساعة مع الحاضرين والحاضرات إن شاء الله بنصيب وافر من البركة آمين. ونصيب وافر من الخير. واغفر اللهم ذنوبنا واستر اللهم عيوبنا واصلح اللهم شؤوننا. آمين. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا واجعله الوارث
منا وأعنا على ما أردته منا. آمين. اللهم بارك لنا فيما خولتنا من نعمك وارزقنا الشكر عليها في الأقوال والأفعال والنيات والآمال. آمين. اربطنا اللهم بحبيبنا ونبينا محمد مولى بلال في كل حال. آمين. واصلح اللهم هذه البلاد وبارك اللهم فيها وفي أهلها وفي القائمين عليها. آمين. وبارك إن شاء الله في الجامعة وفي إدارتها وفي القائمين عليها ظاهرا وباطنا. آمين. واكرمنا اللهم وإياهم بالقبول وادخلنا وإياهم في بركة الرسول، آمين. في بركة السلف الفحول. واحفظنا من الشيطان ومن النفس ومن الهوى ومن الدنيا آمين. ومن الأذى ومن البلاء ومن المحن ومن الإحن ما ظهر منها بطن. واكرمنا آمين. إن شاء الله باللقاء مرات وكرات آمين. في خيرات ومسرات مع هؤلاء الإخوان في خير مكان وفي كل مكان، آمين. مع اللطف للجميع والعون للجميع. ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين آمين. ويحفظ الإسلام والمسلمين آمين. ويرفع ما حل ببلاد الإسلام والمسلمين من آمين. الأذى ومن البلاء ومن الحروب ومن الفتن آمين. ما ظهر منها بطن. يكرمنا بالسلامة ويجعلنا من أهل السلامة في الدنيا وفي الآخرة. آمين. ويختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا وهو راضي عنا وعنكم في خير وعافية بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. فاتحة. جزاكم الله عنا خير ونستودعكم الله السميع العليم وفي أمان الله. Terima kasih atas jemputannya dan saya titipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan katsira. Ucapkan kepada Habib Bakar